لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini diizinkannya kita berada di dalam dewan yang mulia ini, sama-sama kita mencari keridaan Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan itu kita harap Allah akan redha dengan kita, Allah pimpin kita, Allah pandu kita, Allah bagi petunjuk kepada kita untuk melakukan yang terbaik, sama ada zahir ataupun batinnya, supaya kita sentiasa berada di bawah lindungannya, di bawah bantuannya, di bawah pertolongannya, di bawah kasih sayangnya, dan dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini kita nak baca muka surat berapa? 297. Oleh itu, baik, tajuk kita ni ialah jenis ketiga, kufur jenis ketiga. Ya. Dia jenis ketiga. Jenis kedua iaitu mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian ketiga, iaitu tauhid asmaul al-asma' wal sifat. Ya, mengingkari tauhid yang tiga, iaitu tauhid asma' wal sifat. Baik. Ini kita petang ni jenis yang ketiga, iaitu yang pertama tadi kufur dengan sebab menetapkan sesuatu yang tak betul dengan kerana Allah Taala. Itu yang sebab nafi. Kufur dengan sebab nafi, ingkar dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Itu yang pertama, ya. Jadi tauhid ialah mentauhidkan Allah pada rububiyahnya dan yang dimiliki, iaitu i'tiqad bahawa Allah adalah Tuhan segala pemilik. Jadi kita nafikan itu. Dia kufur lah jadinya kalau kita menafikan bahawa Allah itu memiliki langit dan bumi, Allah yang menjadikan langit dan bumi, ya, dan barang yang di antara keduanya, itu maka kafirlah kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua iaitu tuduhan terhadap tauhid al-asma'. Artinya dia menafikan, ingkar bahawa Allah itu sifatnya ialah sempurna. Apa saja yang dimiliki oleh Allah itu sempurna, itu kita nafikan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah iaitu setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian yang kedua tadi, iaitu tauhid uluhiyah. Dia patut Allah saja disembah, dia nyembah patung. Patut Allah saja disembah, dia sembah orang. Patut Allah saja disembah, dia sembah pokok besar dan sebagainya. Itu pun boleh menyebabkan seorang itu jadi kafir. Jadi petang ni kita baca tauhid.
Oleh itu setiap perkataan atau perbuatan atau tindakan atau i'tiqad itu kepercayaan yang mengandungi salah satu daripada perkara yang tersebut tadi, menjadikan tuannya kafir atau murtad. Ibadat yang hanya ditentukan bagi Allah ialah takut. Itu Allah saja. Nak takutkan apa? Takutkan Allah saja. Bila takut lain daripada Allah, murtad itu. Namanya mensyirikkan Allah namanya. Syirik itu murtad itu. Hanya kepada Allah saja kita nak takut. Begitu juga kita memohon. Nak minta hanya minta kepada Allah. Jangan minta kepada hantu, jangan minta kepada jemalang, jangan minta kepada jin dan sebagainya. Ya. Takut, mohon perlindungan, berdoa, bertawakal, mengharap rahmat, rukuk, sujud, puasa, menyembelih, tawaf, khusyuk dan lain-lain. Semua untuk Allah sahaja. Ini sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah sahaja kita nak beribadat. Hanya kepada Allah sahaja kita nak bertawakal. Hanya kepada Allah sahaja kita nak takut. Hanya kepada Allah sahaja kita memohon perlindungan. Hanya kepada Allah sahaja kita berdoa. Hanya kepada Allah sahaja kita mengharap rahmat. Hanya kepada Allah sahaja kita rukuk, kita sujud, puasa, sembelih dan lain-lain. Jangan ada selain daripada Allah. Kalau selain daripada Allah, jangan kafir dah dia. Berdasarkan hakikat ini, maka sesiapa yang menafikan dengan perkataan, artinya menolak dengan perkataan atau perbuatan, kalau tidak dengan perkataan pun dengan sikap, dengan perbuatan dia, ikut orang kafir tu, dia tunduk pada patung, kita pun tunduk pada patung. Kalau ada buat begitu. Atau i'tiqad, kepercayaan dalam hati, yakin bahawa ada yang lain tu, patung tu boleh membela dia, patung tu boleh membantu dia, ataupun pokok besar tu boleh menolong dia. Yakin itu, betul-betul i'tiqad, yakin betul, percaya betul-betul. Atau i'tiqad akan pengertian ibadah tersebut daripada menjadi hak Allah Ta'ala, maka ia menjadi kafir. Kerana apa yang kita percaya mesti hanya Allah saja yang memberi bekas, yang lain tidak memberi bekas. Kalau tidak, dia jadi kafir. Seperti orang yang berkata, kalau tak nak kata pun seorang yang i'tiqad atau i'tiqad, percaya betul-betul bahawa Allah tidak perlu ditakuti, tak payahlah takut dengan Allah, kan? Kafir itu. Bukan minta doa jangan kepada Allah, minta kepada yang lain. Minta kepada hantu, minta kepada jemalang, minta kepada jin, minta kepada penunggu. Kafir itu. Dia minta pertolongan, dirukukkan. Rukuk tu bukan rokok ya, rukuk. Rukuk tu kita tunduk ya, kita rukuk. Bukan rokok tu haram. Ini rukuk. Kalau dia rokok tak ada kafir, tapi haram. Tapi kalau dia rukuk kepada lain daripada Allah, itu jadi kafir ya. Atau dia sujud lain daripada Allah Ta'ala, atau mengharapkan rahmat, ataupun dia mengejek-ngejek orang yang beribadah kepada Allah. Orang tu sembahyang, dia ejek-ejeknya. Orang tu berdoa kepada Allah, dia ejek-ejeknya. Ataupun mengejek-ngejek orang yang orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang berdoa memohon pertolongan Allah, dia ejek-ejeknya, dia hina-hinanya. Atau mengharap rahmat Allah dengan doanya. Orang yang melakukan solat, orang tengah sembahyang, dia ejek-ejeknya, kamu tonggang-tonggi itu buat apa, bingung aja, kena kafir dah jadi. Ya. Orang yang berdoa memohon pertolongan Allah atau mengharapkan rahmat Allah dengan doanya. Orang yang melakukan solat atau puasa, atau dianggap ibadah apa saja, atau puasa atau tawaf kerana Allah Ta'ala. Dia tawaf kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia dikejinya, dihinanya, kafir itu. Jadi orang begitu. Ataupun apa-apa perbuatan yang dianggap ibadah selain daripada beribadah kepada Allah. Apa saja perbuatan dianggapnya sebagai ibadah. Ini kerana ejekan-ejekan terhadap
perkara-perkara tersebut atas bahagian daripadanya jelas menunjukkan ia tidak beriktikad bahawa Allah berhak dengan ibadah-ibadah tersebut. Apa saja bentuk ibadah yang kita buat, kalau diejek-ejek oleh orang lain tu jadi apa? Jadi kafir dengannya. Rosaklah akidahnya, batallah imannya. Orang sembahyang diejeknya, orang pakai tudung diejeknya, orang tawaf diejeknya, orang berdoa diejeknya, atau dipermain-main, dipersenda-sendakannya dan sebagainya. Batallah akidah. Demikian juga menjadi kafir orang yang mengingkari hak Allah daripada menerima ketaatan. Aku bukan taat pada Allah, katanya aku taat pada jin, pada setan. Kafir orang tu. Mematuhi suruhannya, apa yang kamu beri yang benar, tunduk dan patuh pada Allah tu, bukan dia boleh buat apa pun, katanya. Kafir orang tu. Atau menjauhi larangannya. Allah kata jangan berzina, dia berzina juga, tak ngapa, kena buatlah tak ngapa. Itu kafir itu. Bukan saja berdosa tapi kafir. Kerana Allah Ta'ala mempunyai syariatnya. Allah ada mendatangkan syariat kepada kita. Ada berapa syariat Allah Ta'ala? Ada berapa hukum Allah Ta'ala kepada kita? 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu hukum-hukum dari Allah Ta'ala. Yang kita nak perjuangkan hukum inilah. Yang wajib semua orang mesti laksanakan. Yang haram semua orang mesti tinggalkan. Yang sunat semua orang cuba buat sebaik-baik, sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh semua orang cuba elakkan, tinggalkan sebanyak-banyak mungkin. Yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Memelihara 5 hukum Allah itu dalam hidup ini. Itu namanya syariat. Jadi syariat itu kena kita laksanakan sewajarnya. Yang terkandung di dalam kitabnya dan yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang mendakwa bahawa syariat itu tidak berhak disanjung atau dikuatkuasakan atau tidak sesuai dengan zaman ini mana sesuai lagi? Untuk meninggalkan riba, riba tu penting kerana kita nak maju, kita nak transformasi, kita nak menjadi negara apa? Negara membangun pendapatan tinggi. Kalau tak ada riba mana boleh tercapai, katanya. Apa jadi orang apa tu? Kafir. Tak sesuai dengan zaman ini atau seumpamanya adalah menjadi kafir dengan dakwaan tersebut. Kerana persoalan menetapkan hukum dan syariat adalah di antara ketentuan uluhiyah Allah. Allah saja yang layak mendatangkan hukuman, mendatangkan undang-undang, mendatangkan peraturan. Mengapa Allah layak? Kerana Allah yang menjadikan alam ini. Jadi Allah saja yang layak mengatur hukuman terhadap alamnya. Itu sebab kata Allah dalam Quran, Inil hukmu illallah. Inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Yang lain tak ada hak. Yang lain tak ada kuasa. Allah saja yang ada kuasa. Dan termasuk dalam ketentuan ubudiyah ialah patuh dan taat. Itu ubudiyah. Ubudiyah itu arti penghambaan. Ialah patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Patuh tu tidak mesti sembahyang. Apa saja kelakuan kita ikut ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab dalam Islam ni dia ada adab. Dalam apa saja kita buat ada adab. Nak makan ada adab makan, nak berpakaian ada adab berpakaian, nak tidur ada adab nak tidur, nak berkenuri ada adab kenuri, nak nikah kahwin ada adab nikah kahwin.
Itu semua tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ikut adab-adab itu. Baru dia jadi ibadah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab tua, di antaranya Hidayatus Salikin, ada tak di sana diterangkan adab-adab? Ada ke tak ada? Ada baca tak Hidayatus Salikin? Tak ada, tak pernah baca? Ada tak adab? Ada adab mengambil wudu, ada adab nak o'ok. Ada tak adab nak o'ok? Macam-macam adab nak o'ok. Ada adab nak mamam, ada adab nak tidur, ada adab nak apa? Ada adab nak mengaji, ada adab antara murid dengan guru, ada adab antara guru dan murid. Macam-macam, semua ada adab belaka. Itu dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, ada adab-adab yang tertentu. Nak menguap pun ada adab. Menguap boleh jadi ibadah, berosin boleh jadi ibadah, o'ok boleh jadi ibadah, makan boleh jadi ibadah, nikah kahwin boleh jadi ibadah, kenduri kenara jadi ibadah. Apa saja dia boleh jadi ibadah dalam Islam ni. Kerana kita bukan boleh buat sesuka hati kita. Itu sebab Allah dah lengkapkan Islam ini mengandungi segala aspek kehidupan. Nothing is left out in Islam. Everything is there. Ada belaka. Kerana Allah dah lengkapkan agama kita ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah lengkapkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Allah yang reda hanya cara hidup Islam. Kita baca setiap malam, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah reda hanyalah Islam. Yang lain Tuhan tak reda. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi kalau tak ikut Islam. Sedangkan benda tu orang lain buat juga. Orang Islam solat, orang lain pun semayang juga. Tapi yang diterima Allah, solat ikut cara Islam. Orang lain puasa, orang Islam pun puasa juga. Tapi yang diterima Allah, puasa cara Islam ke puasa cara orang lain? Puasa cara Islam. Apa saja orang lain buat tu. Orang lain makan, kita pun makan. Tapi makan dari mana dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Kalau kita makan ikut cara Islam, baru Allah anugerahkan pahala. Begitu juga yang lain. Apa saja kita buat, kena ikut cara Islam, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu dengan akidah. Orang lain berakidah juga. Christianity ada akidahnya, Hinduism ada akidahnya, Buddhism ada akidahnya, Sikhism ada akidahnya. Tapi yang diterima Allah akidah apa? Akidah Islamiyah, bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja yang diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga akhlak. Yang diterima Allah ialah akhlak cara Islam, yang menjadikan Nabi sebagai contoh. Itu yang diterima Allah Ta'ala. Jadi mudah saja. Lain daripada Islam, Allah tak terima. Sama ada dia berdosa, ataupun dia tidak berupa ibadah, ataupun boleh menjadi kafir kalau lain daripada cara Islam. Baik, dan termasuk dalam ketentuan ubudiyah ialah patuh dan taat. Patuh dan taat itu kira ubudiyah itu, penghambaan. Patuh kepada syariat Allah, taat kepada perintah Allah. Dan demikian pula seorang yang kafir yang mengisbatkan, apa arti mengisbatkan? Menetapkan, yang mengisbatkan hak menerima ibadah kepada yang lain daripada Allah. Ada pula yang lain menerima ibadah selain daripada Allah Ta'ala.
Kita sembahyang bukan untuk Allah, kita sembahyang untuk apa? Untuk patung. Kita sembahyang untuk dukun. Kita sembahyang untuk pawang dan sebagainya. Kita rasa dia boleh menerima ibadah kita. Kita nak minta ampun pada padri. Ada tak agama yang dia upacara minta ampun kepada padri? Ada tak? Terima Allah tak? Tak diterima Allah Ta'ala. Seolah-olah padri itu boleh mengampunkan dosa dosa jemaahnya. Dia ada satu upacara namanya confession. Upacara confession artinya apa? Mengaku salah. Dia pergi ke gereja, ngabur pada padri itu, I want to perform confession ritual katanya. Padri itu pergi ke sebelah, bilik sebelah, dia duduk bilik sebelah. Kemudian dia ceritalah, aku tadi buat ini. Padri itu dalam bilik sebelah dengar je. Sudahnya dah habis cerita tu, apa kata padri tu? I now forgive your sins. Apa katanya? Sekarang aku ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dia pun keluar lega lah kerana dosa itu dah dikabur daripada padri. Lega lah dia. Katanya aku dah tak dosa lagi. Lepas tu buat balik. Itulah kerja orang agama Kristian. Sedangkan padri itu sendiri dosa ke tak? Siapa yang ampunkan dosa dia? Patutnya Allah lah mengampunkan. Itu sebab padri itu kalau dia betul-betul berfikir, akhirnya dia akan masuk Islam. Dia berfikir, aku ni kerja yang ngampunkan dosa orang aja. Dosa aku siapa tak nak ngampunnya? Jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dia pun menerima Islam. Dan demikian pula seorang yang kafir yang mengisbatkan hak menerima ibadah kepada yang lain daripada Allah. Atau seorang yang menyuruh manusia melakukan ibadah kepadanya. Suruh nyembah diri dia. Macam zaman Musa ada tak? Suruh nyembah lembu. Ada tak? Suruh nyembah lembu. Lembu tu jadi Tuhan kata dia. Ini Tuhan kata. Lembu tu boleh bercakap lah tu. Jadi itu kafir tu. Menyuruh manusia melakukan ibadah kepadanya dan kerananya. Dan menjadi kafir juga orang yang membenar dan meredai percakapan demikian. Bukan saja orang yang melakukannya, orang yang redha pun apa? Orang yang redha ataupun kena. Redha tu bil kufri kufrun. Kata hadis Nabi ya. Redha dengan kekufuran, jadilah dia kufur. Ya kalau dia redha pun. Meredai percakapan demikian, kafir itu. Ataupun ia melakukan sebahagian daripada ibadah itu kepada lain daripada Allah Ta'ala. Buat lain daripada apa yang sepatutnya kepada Allah Ta'ala, ditujunya kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kafir lah itu. Baik, lagi. Menjadi kafir juga bagi orang yang suka disembahkannya dengan berbagai-bagai ibadah, sekalipun ia tidak menyuruh berbuat demikian. Macam orang nyembah ayah pin. Ada tak orang nyembah ayah pin? Siapa yang kafir? Siapa yang kafir? Orang yang nyembah tu ke ayah pinnya? Dua-dua kafir. Mengaku ayah pin tu Tuhan. Ayah pin pun mengaku dirinya Tuhan. Tuhan langit katanya. Ginari kata nama lumpuh. Ada pula Tuhan lumpuh ya. Itulah dia bingungnya manusia ni ya. Dia mengaku dia tu Tuhan. Pengikutnya bukan koman-koman orang tau. Ada seorang tu dah meninggal dunia dia ustaz tau. Lulus mana? Azhar University. Kenal dengan saya tu. Baik pula tu. Orangnya baik benar, lembut je cakapnya. Isteri dia ustazah juga Azhar University. Ngajar sama saya. Saya ngajar bahasa Inggeris, dia ngajar agama. Ustazah. Pernah saya ajak dia datang ke rumah saya, suruh buka kelas pengajian. Masa itu saya belum berapa kenal dia. Dia pun setuju, tapi dia tak datang hari itu kerana mentokon tak ada dibawa di suaminya, dia tak boleh datang. Orang dah ada datang, tengok tunggu-tunggu tak datang. Mujur lah kalau dah saya tukang apa? Jadi penganjur ajaran sesat di kampung. Mujur lah Itu Allah pelihara tu.
Tokohnya tak ada. Lepas tu dia kata minta maaf dia tak boleh datang kata. Suami saya buat tokoh tak ada anu. Ya. Tak dapat nak datang katanya. Dia tak ada berkenderaan. Kalau tidak, siapa penganjur ajaran sesat kampung? Tahu? Ustaz Ibrahim lah. Mujur Sekarang ni bertudung boleh tak? Isteri tu belum lagi meninggal dunia, sudah tak bertudung dah. Dan mereka dah istihar, mereka tu kapio. Kenapa? Kalau mereka istihar kapio, maka tidak ada undang-undang yang boleh mendakwa mereka mengamalkan ajaran sesat. Kumpulan itu mengisytiharkan mereka keluar dari Islam. Kalau mereka bukan Islam, tidak ada undang-undang yang boleh mendakwa mereka. Tapi didakwa juga, diapakan juga, dihukum juga. Itulah kumpulan-kumpulan itu. Saya tahu benar tu. Saya pernah berhadapan dengan Hayapin itu sendiri. Pernah pergi usrah Hayapin. Kalau kamu wirid, ikut wirid aku, kata dia, kamu boleh nampak alam malakut, kamu boleh nampak alam kubur, kamu boleh nampak alam mahsyar, kamu boleh nampak titik sirat, kamu boleh nampak hisab, perhisaban. Tapi dia tak sebutlah. Dia membawa pengertian, lepas itu akhirnya kamu boleh nampak Tuhan. Ya, tapi tidak dia khabar terang-terang apa tu. Dia bawa apa namanya? Sindiran-sindiran. Seolah-olah kita akhirnya nanti boleh menampak Tuhan. Kalau kita tak nampak, macam mana nak kenal? Itu di sindiran dia. Dari situlah saya narik diri. Kerana dalam dunia ni mana boleh nengok Tuhan. Ya, siapa lebih terror daripada Nabi Musa? Angkat tangan. Ya, Nabi Musa nak minta nengok Tuhan, apa kata Tuhan? Lantaroni, kamu tak akan dapat melihat aku, kata Allah, ngabur kepada Nabi Musa. Tiba-tiba Hayapin lebih hebat daripada Nabi Musa. Ya, di dunia ni kita tak boleh nengok Tuhan. Yang nak nengok Tuhan di mana? Di mana nengok Tuhan? Syurga aja tempatnya nak nengok Tuhan. Dalam dunia ni tak ada. Di Manjui tak dapat. Di Temiang tak dapat. Lagi mana? Di Kota Raja tak dapat. Nak nengok Tuhan hanya di syurga sahaja. Mujur pun. Sekarang ni orang yang nombor 2 kepada Hayapin tu orang kampung tau, kawan saya juga. Namanya Sulaiman bin Takrib. Namanya. Orangnya baik benar. Tapi tu terlibat dengan ajaran sesat. Wallahu alam. Adalah dia dapat sesuatu tu. Orang yang macam itu tu dapat ada wirid dapat sesuatu. Bila dapat sesuatu keistimewaan, nak melekang itu payah. Macam orang menuntut ilmu kebal juga. Kalau betul-betul dia jadi kebal, lepas tu katakan ilmu ni salah, hendak dah dia buangnya. Hendak dia buangnya, dia dah kebal. Hendak dah buangnya. Tanda dia dah dapat satu keistimewaan. Kadang-kadang bukan tentu dari Allah datang, dari syaitan, dari jin, dari hantu datang. Jadi dah dapat tu, payah nak melekangkannya. Kerana dah apa? Sudah sebati. Dia dah seronok. Dapat apa-apa keistimewaan daripada wiridnya, daripada zikirnya dan sebagainya. Itu yang payah tu. Walaupun dia tahu benda itu salah, tapi kerana ada keistimewaan lagi, maka dia pegang juga pada itu. Sampai sekarang ni, dia jadi orang nombor 2. Hayapin tak jumpa dah. Kata dia dah lumpuh. Tuhan yang dah lumpuh. Tapi orang nombor 2 yang ada. Itu namanya Sulaiman Takrib namanya. Orang kampung tu. Ya? Tahu agaknya. Entahlah, saya pun tak pernah jumpa dengan dia. Mungkin dia tahu tu. Ya? Kalau macam itu kafir lah tu. Kalau dia percaya betul-betul bahawa Hayapin itu Tuhan, kafir lah. Kita tak tahu, saya tak pernah interview dia, tak ada. Saya tahu ya ke tak lah. Tapi anggapan kita kalau itulah kepercayaan dia, memang kafir lah. Ya. Kalau itulah kepercayaannya, itu terserah kepada kepercayaan dia, ya ke tak, dia percaya ke tak. Ya. Kalau dia suka disembahkan, itu kafir lah tu. Menjadi kafir juga bagi orang yang suka disembahkannya. Nampak tak?
Dengan berbagai-bagai ibadat. Sekalipun ia tidak menyuruh berbuat demikian. Kadang dia tak suruh orang sembah aja dia. Tapi orang tu. Seperti orang yang suka dirinya digeruni oleh orang lain. Bila tengok dia tak lari orang. Bila tengok dia lari orang. Bila tengok dia lari orang. Jadi dia seronok apa tu. Jadi agaknya aku Tuhan agak. Udah kafir. Memohon pertolongan daripadanya. Atau iktimad. Apa kata iktimad? Alif, ain, ta, mim, alif, dal. Iktimad. Bergantung. Orang tu bergantung kepadanya. Itu namanya iktimad. Orang tu bergantung kepadanya. Kita patut bergantung kepada siapa? Kepada Allah saja. Allahus Samad. Allahus Samad. Samad tu di tempat pergantungan. Iktimad tu dia bergantung lah tu. Ada perkataan Samad lah tu ya. Iktimad. Jadi iktimad kepadanya atau diharap rahmatnya, seolah-olah dia boleh beri rahmat. Kafir tu. Yang boleh beri rahmat hanya Allah Ta'ala. Lain tak ada ya. Atau rukuk dan sujud kepadanya. Atau ibadah lain yang tidak dibenarkan manusia berhadapan menghadapkannya kecuali kepada Allah Ta'ala. Tak boleh sujud selain daripada kepada Allah Ta'ala. Kalau bolehlah manusia sujud dengan manusia, kata Nabi, nescaya aku perintahkan apa? Isteri-isteri semua supaya sujud kepada suami masing-masing. Mujur tak boleh. Kalau boleh apa macam? Perempuan ni kalau boleh lah sujud dengan suami apa macam? Balik sekarang apa kata suami? Sujud. Kata dia kena sujud. Mujur tak boleh. Saya pun begitu ke balik sekarang panggil isteri. Mari sini sujud. Dia pun begitu ke? Mun tak boleh. Tahu ke ceritanya? Jadi hadis ni. Ya Allah, tak tahu ceritanya. Ada seorang Arab Badui. Dia pergi berjumpa dengan Nabi. Ya. Kamu ngaku kamu ni Nabi ya? Kata dia ngabur pada Rasulullah ya. Kalau betul kamu Nabi, aku nak tengok mukjizat daripada kamu. Kalau betul kamu Nabi, aku nak tengok mukjizat kamu tu. Betul tak kamu tu Nabi? Kata Nabi, kamu nak tengok apa? Kata Nabi. Ngabur pada Arab Badui tu. Tengok sana tu. Ada satu pokok kurma. Tahu pokok kurma? Pokok tamar. Dia dah jadi banio. Tahu apa banio? Bukan tua, dah mati. Pokok tu dah mati, dah banio. Banio tu dah kering. Dah apa tak ada. Seperti banio. Ada satu tempat dekat kampung tu namanya Banir. Tapi tak ada tua tu nama kampung aja lah, kampung Banir ya. Banio lah tu. Pokok udah jadi banio. Kamu tengok pokok kurma tu dah jadi banio. Coba kamu suruh dia datang nampak kamu. Panggil pokok tu, biar dia berjalan nampak kamu. Kata dik Badui itu kepada Muhammad. Kata Nabi, kata Rasulullah, kalau aku nyuruhnya, kamu kata aku mengamalkan sihir. Kamu pergi dapatkan pokok tu. Suruh dia, kabur pada pokok tu, aku manggil dia. Badui pun pergi dapat pokok tu. Wahai pokok komen, dia kata, cakap kamu gajah orang Badui tu tahu. Wahai pokok komen, kata, Muhammad manggil kamu, pergi kamu jalan dapat dia. Kejap-kejap itu pokok tu bergoncang-goncang tau. Katanya dia keluar daripada tempat berdiri macam tu. Betul dia berjalan. Sap daripada tempatnya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah manggilnya. Orang Badui itu manggilnya. Muhammad manggil kamu, dia tak panggil Rasulullah pun, dia bukan percaya Rasulullah tu, Muhammad tu Rasulullah. Dia kata Muhammad manggil kamu, kata. Kejap-kejap itu pokok tu keluar daripada lubang dia dan terus berjalan menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah berjalan tu. Kamu suruh dia balik, kata dia Nabi Muhammad ngabur kepada Badui itu. Wahai pokok, kata Badui itu. Balik kamu ke tempat kamu. Pokok pun sap.
balik ke lubangnya. Lepas tu dia balik apa? Tegak daripada lubang itu. Kamu nak tengok apa lagi? Kata Nabi Muhammad kepada Badui itu. Kamu nak tengok apa? Jawab orang Badui itu, kafar. Apa arti kafar? Kelas agama dan fardu ain. Apa arti kafar? Cukuplah. Aku dah puas hati dah, katanya. Itu arti kafar. Kafar, ya, tak ada titik tau. Kafar. Cukuplah tu. Jadi lepas tu, terus Badui itu mengucap 2 kalimah syahadat. Terus dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Depan Nabi itu, asyhadu annaka. Sesungguhnya aku nak saksi bahawa kamu adalah Rasulullah. Wa annaka Rasulullah. Terus dia mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas itu, dia minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah. Kan ini dah percaya, dia panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku sujud kepada kamu. Kerana kagum benar dengan kerasulan kamu, dengan mujizat kamu. Izinkan aku sujud dengan kamu. Itu jawab Nabi tadi. Apa jawabnya? Apa jawab Nabi tadi? Manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau bolehlah manusia sujud kepada manusia, nescaya aku perintahkan semua isteri-isteri supaya sujud kepada suami masing-masing. Mujur lah tak boleh. Tak ada balik orang semua kena sujud. Tahu? Kepada suami dia. Di mana boleh dapat hadis ni? Di mana? Ada satu kitab, nama kitabnya Muhimmah. Ada pun nak dengar ada kitab Muhimmah? Ya. Di situlah ada terdapat hadis ni. Muhimmah ni untuk siapa? Khusus untuk isteri-isteri. Tanggungjawab isteri terhadap suami masing-masing. Ya, nama kitabnya Muhimmah. Boleh baca lah. Carilah ustaz ngajar ni. Jangan tengok saya aja, bukan saya aja boleh ngajar. Itu namanya Muhimmah. Saya ngajar kitab itu sekarang ni di PGA Ulu Kintal. Tahu PGA? Allah, dia tak tahu mana Ulu. PGA. Ya, kau nak pergilah tiap-tiap hari Rabu yang ketiga pagi, pukul 9.30 pagi. Hari Rabu yang ketiga di Blok S. Tapi bulan ini tak ada. Bulan ini saya nak pergi KL. I want to go to KL, you know this one. Jadi tak pergi dah situ ya. Itu dia. Muhimmah. Tanggungjawab isteri terhadap suami. Khusus untuk isteri-isteri aja yang ngaji kita itu. Suami itu boleh juga, bukan tak boleh. Tapi dia memang tanggungjawab untuk isteri saja. Khusus untuk isteri. Ya? Dalam camp tu lah. Boleh, kabur daripada jaga, daripada set apa ni? Kepada guard tu. Blok S nama tempatnya, Blok S. S. Tahu? S. Saya. Syurga. Lagi? Selangor. Itu Blok S. Pukul 9.30 pagi. Rabu yang ketiga. Rabu yang ketiga. Tapi bulan ni yang pergi. Kau nak pergi lepas tu esok. Bulan 11 tu. Itu ada kitab namanya Muhimmah. Ya. Semua isteri-isteri ajalah yang belajar tu. Ada ustaz-ustaz, adalah Ustaz Bakar tu situ tahu. Bakar. Ustaz yang khusus untuk polis tu. Itu namanya Bakar, B-A-K-A, Bakar. Ramai ustaz ada situ. Baik. Iktimat dia bergantung kepadanya. Itu tak boleh. Kafiur lah tu. Ataupun tak dibenarkan manusia menghadapkannya kecuali kepada Allah sahaja. Begitu juga seseorang itu menjadi kafir dengan mendakwa dia berhak menetapkan syariat yang Allah tidak izinkan baginya. Aku lebih kuasa dari Allah. Aku menentukan yang ini haram, yang ini harus, yang ini sah, yang ini batal. Aku menentukannya, bukan Allah kata. Kafir lah tu. Saya cakap kejap ni tak kafir ya. Kalau saya cakap itu kafir, itu tak boleh ngajar pun. Ya. Tapi kalau ada orang cakap itu, apa jadinya? Kafir lah dia. Ya. Kerana yang boleh menetapkan satu hukum tu hanya Allah Ta'ala. Lain tak boleh. Yang tidak diizinkan baginya berdasarkan kekuasaan dalam menghukum
Umpamanya mendakwa dia berhak menghalalkan perkara-perkara haram. Dia mendakwa riba tu halal katanya. Macam kafir lah tu. Ya, dia mendakwa berzina tu kalau suka sama suka tak ngapai. Macam haram, ya. Kalau darurat tak ngapai. Ada tak orang cakap apa tu? Dia kena kembali kepada kebenaran, ya. Kalau tidak dia jadi kafir tu cakap apa tu. Ya. Yang mengatakan apa? Riba adalah penting untuk kemajuan umat di akhir zaman nanti, ya macam? Haram, kafir jadinya. Pasal Allah dah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiba-tiba ada pula orang katakan, tak ngapai akhir zaman ni kita penting kita nakkan riba tu. Kata tak, bila kita nak bangun tak? Kita nak buat transformasi, kita nak maju, kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi. Ada tak apa tu? Kalau ada orang cakap apa itu, sampai di samping itu menghalalkan riba, maka kafir lah jadi. Selagi dia tidak menghalalkan riba, tak adalah dia kafir, ya. Ataupun mengharamkan perkara-perkara yang halal. Benda itu halal diharamkannya. Itu pun kafir juga. Dia terbalik pun kafir, yang ini pun kafir. Mengharamkan benda-benda yang halal juga kafir, menghalalkan benda-benda yang haram juga adalah kafir. Yang sudah mutlak, yang sudah tetap, yang sudah masyhur, hukum tu dah masyhur. Macam daging babi itu haram. Tiba-tiba dia katakan tak ngapa, halal kata. Ya? Kalau darurat pun bukannya halal daging babi itu, jangan silap tuan-tuan dan puan. Ya? Kalau darurat tak ada lain nak makan, yang ada hanya daging babi aja, rendang tuk. Lain tak ada. Daging babi rendang tuk. Halal tak? Tak halal, tetap haram. Tapi kalau dia makan, dimaafkan, tidak berdosa. Hukumnya tetap haram, jangan dihalalkan yang haram. Tapi kerana darurat, kalau tak ada, mati, maka boleh dia makan, tak berdosa. Hukumnya tetap haram. Tapi ketika itu dia tidak berdosa kerana darurat. Tahu darurat? Emergency. Kalau tidak dia mati. Tak ada. Dimaafkan. Siapa maafnya? Allah memaafkan. Hukum tetap haram. Dia bukan tukar hukum dah, ya. Tak ada tukar hukum. Dia tetap haram. Cuma dia tak berdosa. Ya. Yang najis tetap najis. Tapi ada tak najis dimaafkan? Ada tak najis yang dimaafkan? Ada. Ya. Seperti kalau binatang yang tidak ada darah, bangkai binatang yang tak ada darah, dia tetap najis tapi dimaafkan. Macam semut tu lah. Semut tu masuk dalam air minum kita. Najis ke tak? Najis tapi dimaafkan. Hukumnya najis tapi dimaafkan. Itu aja. Bukan dia tukar najis jadi tak najis tak. Dimaafkan. Najis tetap najis. Ya. Begitu juga mengumpat. Mengumpat, ada tak mengumpat yang diharuskan? Ada tak? Tapi namanya tetap mengumpat. Tak boleh tukar kepada memuji pula. Ada 6 tempat mengumpat diharuskan. Boleh mengumpat. Tapi tidak berdosa. Tapi hukumnya tetap mengumpat. Namanya mengumpat. Cuma diharuskan. Tidak berdosa. Ada 6 tempat. Apa tempatnya? Yang pertama, kalau nak mengadu kepada hakim. Nak mengadu kepada yang berwajib. Kena sebut ada kesalahan orang tu. Yang kedua, kalau minta fatwa daripada Rasul, fatwa daripada qadi, fatwa daripada mufti, kena sebut kejahatan orang tu. Itu mengumpat, ya. Yang ketiga, kalau kita nak minta tolong supaya membasmikan maksiat yang sedang berlaku, mari kita tolong saya, tuan-tuan, tolong saya pergi kita tangkap orang yang di dalam tanah tu, mereka sedang hisap dadah. Itu mengumpat tu, hisap dadah tu. Ya. Kita minta tolong orang untuk membasmi kemaksiatan. Ya, maka hukumnya apa? Tetap mengumpat, tapi harus tidak berdosa. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, orang tu masyhur dengan kefasikannya, masyhur dengan kemaksiatannya.
Bila nampak aja dia, kita terbayang maksiat yang dia lakukannya. Dia dah ngaku dalam surat khabar. Dia berzina dengan sanu-sanu. Orang itu boleh diumpat tak? Boleh. Sudah masyhur dengan kefasikannya. Sebab kita mengumpat iblis, berdosa ke tak? Iblis kita khabar apa gelaran bagi iblis? Iblis, ada? Adakah orang nyebut iblis tu sahibus sama'ah? Ada kan? Apa kita sebut iblis? La'natullah. Tak ngapa, itu dah masyhur dengan kefasikannya. Itu juga Fir'aun, itu juga Abu Lahab. Dah masyhur benda dengan kefasikannya. Itu mengumpat tu. Yang keberapa dah? Sekarang yang kelima. Yang kelima. Kalau kita betul. Yang kelima. Kalau kita mengelakkan orang daripada terlibat dalam maksiat. Koma jangan bergaul dengan dia. Mereka itu rasuah belaka. Kalau kamu bergaul dengan dia, kamu pun rasuah juga bersama dengan mereka. Sudah terbukti rasuahnya. Mengelakkan orang lain daripada terlibat dalam kancah kemaksiatan. Itu yang digunakan oleh orang politik tu. Jangan kamu campur dengan mereka. Mereka itu selalu rasuah. Mereka itu menggadaikan negara. Mereka itu merosakkan ekonomi negara. Iaitu hukumnya apa? Harus boleh mengumpat. Yang keenam, sebagai ikhtiar terakhir untuk mengenali seseorang. Tapi ikhtiar terakhir, tahu kerti ikhtiar terakhir? As a last resort. Tahu ke last resort? Dia minta kerti komputer ni. Sebagai ikhtiar yang terakhir, orang nak mencari Ustaz Ibrahim, tak tahu. Ustaz Ibrahim mana? Yang ngajar di Jalan Deri tu, tak tahu juga. Yang duduk di kampung tu, tak tahu juga. Yang pakai mentokar ini tu tak tahu juga. Yang pendek-pendek tu tak tahu juga. Yang ngajar setiap hari Jumaat kedua dan keempat tu tak tahu juga. Sudahnya Ibrahim yang kurap tu tak tahu. Ibrahim kurap ke? Baru tahu. Tapi apa? Sebagai ikhtiar yang terakhir. Jangan terus-terus tanya mana rumah Ibrahim kurap. Berdosa. Itu 6 tempat harus mengumpat. Tapi hukumnya tetap mengumpat. Dia tak ada tukar memuji pula, tak ada ya. Tetap mengumpat. Kerana mengumpat tu Allah marah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. An ya'kula lahma akhihi maita. An ya'kula lahma tu daging ya. Akhihi maita. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Itu apa namanya? Itu kejinya mengumpat ni. Allah marah sungguh. Fakarihtumu, maka jauhlah kamu daripada perbuatan mengumpat itu. Tapi hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram kecuali dalam 6 tempat tadi. Maka dia dimaafkan, tidak berdosa. Itu hukum mengumpat. Begitu juga berdusta. Namanya tetap berdusta. Tapi ada tak berdusta yang wajib? Ada tak berdusta yang harus? Hukum berdusta itu apa? Asalnya haram. Itu berdusta itu haram. Bila-bila pun haram. Tapi ada ketikanya berdusta itu wajib. Bila? Bila nak mempertahankan nyawa seseorang. Di musim Jepun, ada Jepun tu dah berkilat-kilat pedang ni nak mencari Haji Ibrahim. Marah itu Haji Ibrahim, saya mau potong dia punya kepala. Berkilat pedang ni ya. Puan-puan nampak Haji Ibrahim tu sedang nyorok atas bumbu. Ya. Jadi dia betul benda tak betul benda. Tak nak bohong. Dia kabur dari Jepun tu, dia ada atas tu. Apa macam? Putuilah tengkuk Haji Ibrahim. Ketika itu wajib dia berdusta. Wajib dia berbohong. Kalau tak bohong apa hukumnya? Kalau cakap benar apa hukumnya? Berdosa cakap benar. Wajib dia berbohong. Apa khabar? Dia sudah lari sana, sudah pergi sana itu manja punya tempat kan. Jepun tu kerja ke manja. Lepas tu suruh Haji Ibrahim tu turun. Untuk menyelamatkan nyawanya atau harta pun boleh, boleh menipu. Yang kedua harus, iaitu untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa, dua orang yang bergaduh. Dia boleh nipu.
Dia ada 2 isteri. Nak mendamaikan 2 isteri tu, dia nipu lah. Pergi pada isteri tua tu, kabarnya madunya kain salam. Betul pergi pada isteri tua pula, khabar pada madunya ni pula kain salam. Pergi pula lagi sekali, bawanya mi, belinya kedai mamak tu. Nah ini mi, kakak kamu kirim, katanya. Jadi isteri muda tu tengok, oi baik pula kakak pun ni. Dia pun senyum je lepas tu. Betul pergi pula isteri tua, bawanya kain batik, belinya kain batik tu kedai mamak juga. Kain batik cat apa? Cat semut. Betul baginya, nah kain batik ni adik kamu kirim, kata. Dia bawa balik Kelantan, kata, dia beli kain batik selai, kata, bagi kamu ni, kata. Oh baik pula adik aku ni, kata. Nyudahnya dah berdua tu dah mungkin lama mungkin sejuk, sudahnya apa? Berbaik-baik semula. Jadi itu tipu itu namanya tipu apa? Tipu harus. Mana ada tipu sunat? Itu namanya tipu harus. Harus hukumnya. Tapi lebih warak kalau dia tidak menipu, ya. Kalau tidak menipu itu yang lebih baik. Jadi tipu ada 3 hukum. 1 wajib, 1 haram, lagi 1 harus. 3 lagi. Tipu sunat tak ada dalam Islam. Tipu makruh pun tak ada dalam Islam. Dia wajib, haram, harus. Bukan sunat, ya. Wajib, haram, harus. Tapi prinsipnya haram. Prinsipnya tetap haram, ya. Nipu anak pun haram tau. Kadang-kadang anak tu kecil, kuak, menangis anak tu. Dia pun tepuk dinding. Jangan nangis. Ada hantu balik dinding. Mana ada hantu balik dinding? Apa hukumnya? Haram. Ya. Walaupun bergurau. Nabi ada tak bergurau? Tapi bergurau begini macam mana? Bergurau dengan kebenaran. Tak pernah dia cakap bohong, bergurau pun. Nabi itu bergurau dengan mak mentuanya. Apa khabar pada mak mentuanya? Apa khabarnya? Mak, kata, dalam syurga itu tak ada orang tua, kata Nabi. Dengar itu, mengobak lah orang tua. Tu tahu ke mengobak? Merau-rau. Aku dah tua, aku tak dapat masuk syurga je. Nangis. Senyum Nabi. Menampakkan giginya yang mulia tu. Apa kata dia? Ya mak, betul mak. Dalam syurga tak ada orang tua. Kerana orang tua bila dapat masuk syurga, dia kembali menjadi muda. Ya, orang gelak ni. Walaupun gurauan, tapi Nabi tetap bercakap yang benar. Tak ada pernah nipu-nipu. Jangan ikut budaya orang putih. Orang putih dia ada apa? Satu hari yang digalakkan menipu. Siapa tahu? 1 hari bulan April. Dipanggil April Fool. Dalam budaya Islam tak ada itu, ya. Okey. Kenapa ke situ ada yang tadi? Cerita hukum tadi, ya. Yang haram tetap haram. Hukumnya tetap haram, tapi ada ketikanya dimaafkan. Ya. Mana ke dia? Syariat Allah tu nukurkan syariat Allah, ya. Begitu juga seseorang itu menjadi kafir dengan mendakwa dia berhak menetapkan syariat yang Allah tidak izinkan baginya. Tuhan tak izin, dia tetapkan juga. Berdasarkan kekuasaan dalam menghukum. Dia jadi orang besar. Jadi dia menetapkan hukum. Orang ni bersalah, orang ni tak bersalah. Walaupun orang ni nampak tak bersalah, tapi dia telefon pula. Hakim tu, kamu kata mesti salah juga. Itu yang masuk J. Sampai ke mana tu? Masuk J ke Sungai Buloh. Tahu ke siapa orang masuk J Sungai Buloh? Kerana orang yang menetapkan tu dah salah, siap-siap dah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, perbicaraan itu sampai 12 tengah malam tak habis lagi. Padahal mahkamah patut berhenti pukul berapa? Pukul 5 patut berhenti, ni sampai 12 tengah malam. Masih bersidang lagi kerana nak ada keputusan juga. Ya, berhujahlah peguam-peguam tu. Akhirnya salah juga. Pasal apa? Pasal nak mengelakkan dia tu bertanding dalam satu kursi di mana? Dia memang tak ada ikut perkembangan ke? Di mana? Di Kajang. Kalau dia jadi calon, kalau dia menang, dia akan jadi Menteri Besar Selangor. Bila dah jadi Menteri Besar, payahlah nak apa? Nak menghukum dia. Bila tak ada jawatan kan senang. Faham ke dia ni? Ini yang berlaku hari ni. Ya.
Serupa juga Namrud dengan Nabi Ibrahim. Dia berhujah dengan Namrud. Tak terjawab di Namrud. Tapi Namrud pada itu jadi raja. Nabi Ibrahim siapa apa tidak. Maka kata Namrud, kamu didapati bersalah kerana memecahkan patung-patung yang ada dalam kuil kami ni. Katanya. Oleh kerana itu kamu dihukum supaya dibakar hidup-hidup. Itu yang dibakar Nabi Ibrahim tu. Tapi Allah lebih berkuasa. Ya, diperintahkan Allah api itu supaya jadi sejuk. Nyerongin aja Nabi Ibrahim dalam api tu. Baju pun tak ada comot. Dia bakar pun tu hebat. Tak ada comot baju pun. Itu dia kekuasaan Allah Taala. Kenapa? Karena Allah perintahkan supaya api itu menjadi sejuk. Qulna, berkata kami, ya nar, wahai api, kuni bardang wa salaman ala Ibrahim. Jadi kamu sejuk dan selamatkan ke atas Nabi Ibrahim. Itu jampi api itu tau. Siapa nak nerai boleh lah balik kau. Nak nerai habis. Itu api besar-besar dewan ni. Lepas tu udah api tu merebak udah menyala benar-benar. Baca. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Habis tu masuk dalamnya. Siapa nak nerai? Siapa nak nerai? Masuk dalamnya. Tapi sebelum masuk kena jaga. Akidahnya mesti macam akidah Nabi Ibrahim. Ibadatnya mesti macam ibadat Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti macam akhlak Nabi Ibrahim. Kalau tidak, tahu kalau tidak? Masuknya orang, keluarnya arang. Itu dia tuan-tuan puan ya. Baru sedok. Tapi nak menceritakan bahawa Namrud tu ketika itu dia raja. Dia berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Jadi dia ubah hukum tak apa. Tak salah pun kira salah. Salah pun kira tak salah. Boleh tak? Boleh. Tengok ada seorang bekas menteri besar tu. Menyelewengkan berjuta-juta. Kena penjara berapa tahun? Setahun aja. Itu dia. Bezakan ada satu orang tu mencuri. Mencuri benda untuk makan anaknya. Berapa tahun kena? 3 tahun ke berapa tahun kena? Itu bezanya. Itu hari ini. Adil ke tak adil? Itu undang-undang yang tak adil. Sebab yang paling adil ialah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga seorang itu menjadi kafir dengan mendakwa dia berhak menetapkan syariat yang Allah tidak izinkan baginya. Berdasarkan kekuasaan dalam menghukum. Walaupun dia ada kuasa tapi tak boleh. Umpamanya mendakwa dia berhak menghalalkan perkara-perkara haram dan mengharamkan perkara-perkara yang halal. Raja dulu yang bunuh raja apa ke dah terlupa saya nama. Yang bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dia menghukumkan nakkan Nabi Yahya keluarkan fatwa bahawa dia boleh kahwin dengan anaknya sendiri. Dia minat dengan anaknya. Nabi Yahya kata tak boleh. Pergi pada Nabi Zakaria pun tak boleh. Dia bunuh dua-dua. Nabi Zakaria pun dia bunuh, Nabi Yahya pun dia bunuh. Itu nama rajanya. Siapa nama dah tak ingat saya namanya. Ganjil ke namanya. Bukan Hercules, lebih kurang itulah. Gelaran raja tu. Dibunuh dia Nabi tu kerana tak mahu mengikut memfatwakan mengikut kehendak raja itu tersebut. Jadi dua-dua itu dibunuhnya. Jadi kenapa nak menghalalkan yang haram? Benda itu dah haram tapi nak dihalalkan. Dan mengharamkan perkara-perkara yang halal. Dan termasuk juga menetapkan undang-undang dan hukum-hukum yang mengharuskan riba, perbuatan zina, membuka aurat, atau mengubahkan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan hukum denda yang ditetapkan dalam Quran. Ada hukum dalam Quran jangan diubah-ubah. Kena ikut tetapkan berapa-berapa bilangan tu kena ikut betul. Jangan diubah-ubah. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mengubah penetapan syarak dalam hal zakat. Zakat dah tetap 2.5%. Jangan kita pandai ngubah-ngubah pula. Pusaka. Pusaka mau begitu juga. Jangan pandai-pandai ngubahnya. Dah tetap, Orang lelaki dapat berapa, orang perempuan dapat berapa, dah tetap. Janda dapat berapa, dah tetap. Jangan pandai ngubah-ngubah. Kamu dapat?
Pusaka, bayaran kifarat, bukan kafarat itu sebenarnya, bukan kifarat ya, kafarah. Bayaran kafarah. Apa kafarah? Denda kerana melakukan perkara-perkara yang sepatutnya tak dibuat. Umpama dia bersetubuh dengan isterinya di bulan Ramadan hingga batal puasanya, kena bayar kafarah. Apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Nombor satu, dia kena bebaskan seorang hamba. Tak boleh hamba kerana zaman kita ni dah tak ada hamba. Apa dia kafarah lagi? Berpuasalah dia 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh juga, baru boleh bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Dia ikut urutannya, bukan boleh pilih ya, urutan. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Sebab itu bulan Ramadan ya, puan-puan jangan beregik berbenar. Takut terlajak tau. Jangan beregik berbenar. Lebih-lebih lagi kalau dia muda-muda benar. Suami pemuda, dia pemuda. Jangan beregik benar, takut terlajak. Orang tua pun bukan boleh harap tau. Boleh tak terlajak? Boleh. Lantaklah. Dah ada menanggung saya kata benar ustaz ni. Nyok benar je. Tapi ini hukum. Hukum tak kira, lantaklah. Nak kata-kata lah. Itu namanya kafarah. Dan lain-lain lagi yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan yang sabit di dalam As-Sunnah. Termasuk juga di dalam pengertian kufur seorang yang beriman dengan kekuasaan. Kekuasaan Taghut. Dia beriman dengan kekuasaan Taghut. Itu berkuasa, tak dapat dikalahkannya. Padahal yang betul-betul berkuasa siapa? Allah Ta'ala. Taghut apa? Apa arti Taghut? Apa arti Taghut? Apa saja yang menyesatkan, itu namanya Taghut. Patung ke, lagi berhala ke, ataupun sistem sekularisme, itu Taghut itu. Semua sistem lain daripada sistem Islam itu semua Taghut. Ataupun orang, ataupun binatang, apa saja yang menyesatkan, itu namanya Taghut. Dia yakin dengan kekuasaan Taghut. Dan mengakui dengan dakwaan Taghut tersebut bahawa ia mempunyai hak uluhiyah. Dia nyembah Taghut, dia nyembah patung, dia nyembah berhala. Itu kafir itu. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, kata Allah ya. Dan sesungguhnya kami telah utuskan kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Rasul itu satu saja pesanannya. Yang pertama, hendaklah dia menyembah Allah. Yang kedua, hendaklah dia menjauhi Taghut. Wajtanibut Taghut. Ubudullah wajtanibut Taghut. Ani'budullah wajtanibut Taghut. Dan sesungguhnya kami telah putuskan kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan, iaitu sembahlah Allah. Semua Nabi itu seruannya sama je, sembahlah Allah. Dan jauhilah Taghut. Lagi firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Suratul Baqarah ayat 256. Maka barang siapa yang engkar kepada Taghut, Taghut tu wajib kita engkar, jangan ikut syaitan dan sebagainya. Yang disembah lain daripada Allah, itu Taghut, kita mesti engkar dengan dia. Dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bohol. Bohol tu simpulan. Terpegang kepada bohol, tali pengikat, itu namanya bohol ya. Telah beriman kepada bohol. Berpegang kepada bohol, iaitu tali yang sangat kuat. Simpulan tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa itu artinya bohol, tali yang sangat kuat. Ialah syahadah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah ketika kita mengaku tak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Itu bohol itu, simpulan. Bohol tali ya. Simpulan, tak ada cicor-cicor, tahu cicor? Tak ada longor-longor, tak ada leroi-leroi. Itu bohol. Yang membawa pengertian menafikan segala jenis dan bentuk ibadah yang lain selain Allah, dan mengisbatkan segala jenis
bentuk ibadah itu hanya kepada Allah sahaja. Ngapa panjang benar tu? Udahlah tu ya. Udah 1 jam 4 minit 36 saat.